Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, hal-hal yang berkaitan dengan dirimu itu masih ada banyak sekali. Daripada engkau hendak mengambil tahu tentang hal-hal orang lain. Sekarang keluarkanlah nafsumu dari hatimu sesudah engkau dengar berita ini. Sebab dia itulah yang mengotorkan serta mengeruhkan hati. Dan bila nafsumu telah keluar dari hatimu, ketika itulah dia akan bersih suci. Ubah dirimu dahulu, barulah dia akan berubah. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala berikut, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah sesuatu yang pada suatu kaum sehingga mereka terlebih dahulu mengubah diri mereka. Surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Wahai manusia, dengarlah seruan ini. Wahai fulan dan fulan, dengarlah. Wahai orang-orang yang mukallaf, yang sudah baligh dan aqil, dengarlah bicara Allah dan berita-beritanya ini, kerana kata-katanya itu benar. Ubahlah apa-apa yang ada pada diri kamu dari apa-apa yang dia benci, supaya dia memberikan kamu apa-apa yang kamu suka dan minta. Jalannya luas. Apa yang sudah menimpa kamu, wahai orang-orang yang pemalas, bangun dan tetapkan diri kamu. Beramal dan jangan lalai selama tali Allah dari kedua sudutnya ada di tangan kamu. Perbantulah dengan tali Allah itu untuk membetulkan diri kamu. Nafsu kamu itu, tunggangilah dia. Kalau tidak, tentu dia akan menunggangi kamu. Nafsu itu suka menyuruh kamu berbuat yang jahat di dunia. Kelak di akhirat dia pula yang akan mencela kamu. Larilah kamu dari orang-orang yang akan menjauhkan kamu daripada Allah Ta'ala, seperti kamu melarikan diri dari binatang buas. Beramallah untuk Allah, kerana sesungguhnya siapa yang beramal buat Allah, dia akan beruntung. Siapa mencintai Allah, dia akan mencintainya. Siapa yang mendatangi Allah, dia akan mendatanginya. Siapa yang dekat kepada Allah, dia akan mendekatinya. Dan siapa memperkenalkan dirinya kepada Allah, dia juga akan mengenalkan zatnya kepadanya. Dengarlah kata-kataku ini dan terimalah nasihatku. Tidak ada di atas muka bumi ini seorang yang menasihati manusia ramai seperti yang aku lakukan ini. Aku mahukan manusia itu beramal untuk diri mereka sendiri, bukan untuk diriku. Jika aku minta dunia sekalipun, aku memintanya buat mereka. Dan bila aku memohon akhirat juga, aku pohonkan untuk mereka. Semua kata nasihat yang keluar dari mulutku itu, aku tidak minta balasan apapun selain aku buat kerana Allah Azza wa Jalla semata. Apa yang aku hendak buat dengan dunia dan akhirat dan segala kandungannya itu, aku kata yang benar. Dan Allah tahu kebenaranku, kerana dia maha pengetahui segala yang gaib. Mari kemari kepadaku.
Aku boleh membela kamu. Aku yang punya tempat yang luas dan tempatku adalah tempat memberi kurniaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk kita pada pagi ini ialah jangan suka ambil tahu tentang urusan orang lain. Syekh Abdul Qadir menyebut tanggungjawab kita banyak dan masa kita cukup singkat. Perumpamaan masa kita seumpama kita berehat seketika di bawah pohonan yang rimbun. Kelak kita bangun dan pasti meninggalkannya. Perumpamaan masa kita seperti matahari yang keluar sehinggalah matahari yang tenggelam. Maka itulah waktu kita. Atau perumpamaannya, waktu ini bermula matahari tenggelam sehingga keluarnya matahari. Kerana hidup manusia antara siang dan malam. Sama ada dia cuma punya masa siang atau dia punya masa malamnya. Kemudian Allah Ta'ala akan mengambil nyawa kita dan bertanyakan kepada kita segala tanggungjawab yang kita lakukan. Masa yang Allah bagi ini terhad. Dan sebenarnya ia cukup untuk kita. Untuk beribadat pada Allah. Untuk mengenali Allah. Untuk memperbaiki diri dan untuk mendapat rahmat serta keampunannya. Ia cukup. Namun bila kita lari daripada landasan penggunaan waktu, maka Allah baliki kita dengan masa yang tidak cukup. Bukan sekadar kita jadi masa tak cukup. Bahkan kita datang jumpa Allah dengan amalan yang tidak cukup. Bahkan kita datang kepada Allah dengan tidak berjaya mencapai misi kita. Yang disebut oleh Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Akhirnya kita gagal. Allah menghilangkan keberkatan waktu kita. Bahkan Allah menghilangkan waktu-waktu yang menjadi sebab kita mendekatkan diri pada Allah. Ini semua kerana kita banyak mengambil tahu hal orang lain yang tidak beri manfaat kepada kita. Tidak dunia kita, apatah lagi akhirat kita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda keislaman yang sebenar, kesempurnaan iman yang sebenar, bila dia meninggalkan perkara yang tiada kaitan dengannya. Meninggalkan perkara yang tiada kaitan dengannya sama ada berupa perkataan, perbuatan, pandangan, fikiran, pergerakan, apa sahaja. Kadang-kadang kita fikir masalah orang. Kita fikir masalah orang sehingga membuang masa kita. Kita fikir dia ambil duit manalah beli kereta ni, kita fikir. Dia ambil duit dari manalah dapat beli rumah baru ni. Macam manalah dia dapat macam tu, dapat macam ni. Walau ia tidak perlu untuk kita fikirkan. Kadang-kadang kita fikir terlalu jauh. Macam mana masa depan akan datang. Lagi 10 tahun, lagi 20 tahun. Walau ini tidak perlu. Allah ma'ilam melainkan kita fikir dan kita merancang. Maka kalau fikir dan merancang, maka itu salah satu daripada perkara yang bermanfaat. Saya berfikir untuk beberapa tahun akan datang, apa perancangan saya. Lalu saya tulis, saya catat. Saya bina keazaman saya di situ. Maka itu tak ada masalah. Yang kita cerita ni lah orang sekadar fikir tapi tak buat apa-apa. Atau dipikir sesuatu yang tak menguntungkan dunia, apatah lagi akhirat dia. Demikian dia buat sesuatu yang tak mendatangkan banyak faedah untuknya. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, bila seorang tadi meninggalkan perkara yang tiada kaitan dengannya, itulah tanda Islam yang baik. Kerana dia punya masa yang banyak untuk baiki diri. Tuan-tuan kita, kalau kereta kita rosak, apakah kita sempat berfikir tentang kereta orang lain yang rosak? Tak, kita fikir macam mana nak selesaikan, sebab kita kena terus perjalanan. Kalau rumah kita rosak, apakah kita sempat berfikir tentang rumah orang lain yang rosak? Tak, kita sibuk baiki rumah kita. Jangan hujan basah. Jangan sampai kita tak dapat berteduh dengan selesa. Kalau kita sakit, apakah kita ada masa fikir sakit orang lain? Pun tidak.
Dan bila mana kita tidur, apakah kita fikir tentang tidur orang lain? Tuan-tuan start tidur, kita tak akan fikir orang lain. Itulah kehidupan kita. Tapi bila kita banyak terlibat dengan urusan orang lain, sebahagiannya haram. Sebahagiannya pula ialah tidak mendatangkan faedah. Dan sebahagiannya pula menyebabkan Allah Ta'ala tak pandang kita. Tak pandang kita. Ya, yang haram memang Allah tak pandang. Yang tak beri faedah pun Allah Ta'ala tak pandang. Yang paling teruk bila Allah jadikan itulah kehidupan kita tanpa dipandang oleh Allah. Sebab itu kata Hasan Basri, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Antara tanda Allah Ta'ala tidak peduli seorang hamba bila Allah jadikan kesibukannya pada perkara yang tak berfaedah pada dia. Orang ni Tuhan tak peduli pun. Ramai orang disebut dia kerana sibuk dia peduli hal orang lain, maka dia mendapat kemurkaan Allah. Satu hari ada seorang sahabat Rasulullah wafat. Bila seorang sahabat wafat, sahabat lain pun kata, Abshir, bergembiralah, dia ni mati baik. Abshir bil jannah, ini ahli syurga. Sebab tengok baik. Lalu Nabi SAW, bila sahabat ni kata, ini ahli syurga, Rasulullah berkata, awala tadri, fala'allahu takallama fi ma la ya'ni, au bakhila bima la yanqusuhu. Yang kamu pandai-pandai kita dari ahli syurga, mana kamu tahu? Barangkali dia melakukan sesuatu yang tiada kaitan dengannya. Dia bercakap benda yang tak ada kaitan dengannya, atau dia kedekut dengan apa yang tidak mengurangkan hartanya. Atau perkara yang selalu kita ingatkan, jangan mudah mensyurgakan orang, apatah lagi menerakakan orang. Dua-dua ni tak boleh. Dua-dua ni ilmu Allah. Tapi kita berkata semoga dia di kalangan ahli syurga. Semoga Allah Ta'ala pilih dia di kalangan para walinya, para kekasih. Kerana kita hidup ini ialah doa dan kemustajabannya di akhirat kelak. Khususnya dalam perkara yang gaib ini. Kita mohon syurga, kita mohon perlindungan dari neraka. Kita tak berani menjazamkan atau memuktamadkan saya memang ahli syurga. Tuan-tuan nak tengok ahli syurga, tuan-tuan tengok saya. Maka ini bukan perbuatan, ini bukan cara, ini bukan adab dengan Allah. Supaya hidup ini sentiasa berada dalam keadaan takut dan harap. Sebab itu Umar Al-Khattab berkata, kalau dikatakan semua masuk syurga melainkan seorang, maka aku rasa akulah seorang tadi. Kalau dikatakan yang akan keluar neraka ini cuma seorang, aku mengharapkan akulah yang seorang tu. Maksudnya hidup ini mengharap dan takut. Kalau dikatakan semua berjaya, melainkan seorang je gagal, saya rasa saya yang gagal. Maka saya pun takut. Takut. Tapi bila disebut tentang hal lain pula, semua gagal, melainkan seorang berjaya, saya harap saya lah yang berjaya tu. Ini kehidupan kita, bainal khawfi war raja'. Tak boleh kita kata ni ahli syurga, ni ahli syurga, ni ahli syurga, ni ahli neraka, ni ahli, duk bilang ahli syurga, neraka, ni syurga, neraka. Bukan kerja kita. Dan dunia ni kita kena tahu kerja kita dengan bukan kerja kita. Tuan-tuan nak bercakap hal-hal perubatan, tuan-tuan bukan doktor, bukan kerja tuan-tuan. Salah lebih banyak pada betul. Kalau betul pun kebetulan. Tuan-tuan bukan ahli agama, nak cerita buat agama, nak menjelaskan hukum hakam dan sekian, kopi sana, pergi sini, nak jelaskan. Jangan, nanti kita tergelincir. Silap copy paste, tersilap. Walaupun ada orang cuba untuk buat benda tu, jangan buat, jangan ikut dia. Setiap orang kena tahu bidang dia. Kena tahu. Kena jelas. Baik, sahabat ni kata, Abshir bil jannah, ahli syurga. Nabi kata, awala tadri fal'an law takallama fi ma la ya'ni, aw bakhila bima la yanqusuhu. Mana kamu tahu dari syurga? Barangkali dia buat dua kesalahan. Yang pertama, mungkin dia bercakap sesuatu yang tidak berkait dengan dia, maka ia mungkin menjadi dosa dan terhalang dia masuk syurga. Atau dia kedekut dengan apa yang tidak mengurangkan hartanya, wa imma zakat, atau sedekah kepada kaum kerabat, atau sedekah kepada muhtajin yang memerlukan, walau kau dibagi tak kurang duit dia. Ada orang minta tolong sikit lah saya, bla bla bla. Kita dituntut bagi RM50 je.
Kurang ke duit kita setakat bagi RM50, tak kurang. Kalau tak kurang, buat. Kalau sekiranya kita takut kurang, maka harus. Kerana keperluan kita diutamakan. Tapi kalau harta kita ni tuan-tuan, kalau bagi orang yang memerlukan tak kurang, tuan-tuan kena bagi. Tidak kita ditanya. Tapi kalau bagi ni boleh mengurangkan harta kita sebab kita ada komitmen itu, saya nak bayar kereta bulan ni, RM1,000 sebulan, rumah RM500 sebulan, katakan. Anak sekolah, saya punya income RM2,000, saya dah kira-kira memang tak boleh bagi. Maka saya tidak dicela. Kerana tanggungjawab saya. Sebab kata Nabi SAW, sedekah itu an-zahril ghina, selepas memenuhi kelebihan, memenuhi keperluan. Ni kita cerita orang yang kalau bagi tak kurang duit dia. Berlambak-lambak duit dia. Apa salahnya bagi? Ni masjid surau nak buat jamuan ni. Ini nak buat program anak yatim, ni nak buat program back to school, ini nak buat program asnaf. Bagi. Tak kurang pun duit kita. Setakat bagi RM10,000, RM20,000. Katakan. Dan Nabi SAW menyatakan antara dua sebab orang masuk neraka atau terhalang masuk syurga ialah dia bercakap benda yang tak ada kaitan dengan dia. Dan juga dia kedekut dengan apa yang tidak mengurangkan rezeki dia. Dilihat bagaimana orang yang macam ni keadaan dia. Maka dia seperti terhalang seketika syurga. Dalam pesan Rasulullah kepada Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kata apa? Bihasbi mri'in minasyarr ma yajhalu min nafsihi wa yatakallafu bima la ya'ni. Cukuplah seorang itu melakukan kejahatan kalau dia jahil tentang keperluan dirinya dan dia duk menyebut benda yang dia tidak perlukan. Kita tuan-tuan, kita kena tahu apa yang kita perlu. Kita bab solat belum sempurna, bab puasa, bab fardu ain dah sempurna belum? Maka belajar. Tuan-tuan, kita ni ada yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, kita ada dua tali Allah untuk kita faham yang akan membentuk hidup kita. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi. Dua-dua ni tali Allah untuk kita memahami. Bukan sekadar memahami diri kita, memahami tuntutan yang perlu kita tahu, memahami perlakuan yang perlu kita lakukan, dan memahami sesuatu yang perlu kita jauhkan. Sehingga kita benar-benar kenal Allah Ta'ala. Tapi masa kita yang patut belajar Quran, belajar hadis, belajar fardu ain, dah sibuk ke lain. Tengok Facebook berjam-jam, tahu dia dapat, kita pun tak tahu. Dan dia pun tak tahu. Yang awak tengok, dapat apa? Duk layan, dapatlah tahu gosip rumah tangga orang, dapat tahu orang ni bercerai, orang ni berkahwin, orang ni rujuk balik, orang ni. Dah dapat apa? Dapat apa semua? Oh, saya rasa puas. Tetapi kita puas pada benda yang tidak memuaskan iman kita. Kita akan ditimpa dengan penyakit tidak puas. Orang yang sentiasa nak dengar berita orang, hal rumah tangga orang, akhirnya dia terus menjadi orang-orang yang sentiasa hauskan mendengar berita tersebut. Dia susah hati dia. Kalau tak tahu hal ni, susah hati. Dia nak tahu juga kenapa dia kahwin lagi. Kenapa? Nak tahu. Bini dia bercerai tu kenapa dia tak rujuk? Kenapa dia kahwin yang ni pula? Oh, cek ni. Refu tengok komen-komen, oh baru tahu punya lelaki ni lagi kaya dah. Tentu kita pun menghukum orang, akhirnya kita akhirat kelak susah. Komen yang tak tahu kepala ekor pun sama, asyik nak komen kerja dia. Dan yang tukang bagi status pun satu hal, status ni suspend. Oh, status suspend ni. Sakitnya hati aku, status dia. Oh, yang tukang komen ni macam-macam. Semua bercakap benda yang tak tahu. Semua bercakap benda yang dia tak tahu. Semua menebak dan meneka. Buat tebakan, buat tekaan. Habis masa duk main. Tentu hari ni kita tak nampak. Hari ni kita tak rasa itu kerugian. Sampai kita pulang pada Allah. Umpamanya kalau tuan-tuan ada pengalaman. Dan itu pengalaman saya juga. Bila kita periksa besar-besar ni, SPM, STPM. Bila dekat berapa hari kita rasa Allah ruginya dulu-dulu waktu kita tak baca. Kalaulah saya baca waktu tu, semestinya saya sempat. Tapi begitulah penyesalan waktu kita. Orang yang kena hantar proposal ke, hantar apa-apa pekerjaan, dia dah buat sebenarnya. Tapi bila sampai detik akhir dia, kenapa aku tak buat lebih bersungguh-sungguh dulu?
Orang yang beli anak pun sama. Lepas anak dia besar, Allah silap. Masa kecil saya tak fokus yang ni. Mula dia rasa dia sudah terlepas peluang. Tuan-tuan, terlepas peluang dunia tak apa lagi. Tapi kita terlepas peluang akhirat. Kelak kita mati. Lalu kita teringatlah waktu yang memang lapang. Kalaulah kita dapat sujud sekali. Atau buat 2 rakaat. Sebab itu ada seorang ahli ibadat. Dia musafir, berhenti kawasan perkuburan, dia solat kat situ 2 rakaat. Adalah wakaf-wakaf kat kubur, dia pun berhenti solat. Dia pun tertidur. Waktu tertidur dia bermimpi. Kubur ni terbelah, keluar. Lalu seorang berkata kepada dia, mencelanya, aduhai ruginya kamu tidur. Kamu tidak tahu, tapi kamu masih boleh buat. Kami tahu, tapi tak boleh buat. 2 rakaat yang kamu solat tadi mencemburukan kami. Ia lebih baik dari dunia dan segala isinya. Kalau kamu tahu nilai dia. Tuan-tuan, bila dah mati, tahu nilai itu. Tapi kalau dah mati, waktu sudah tertutup. Waktu dah tamat. Itu hari ni, kalau kita ada waktu untuk solat duha, sila solat. Sibuk ke nak solat duha setakat 2 rakaat. 4 rakaat ke? Even 8 rakaat pun. Tuan-tuan, kalau ada waktu untuk qiyamul lail, maka lakukan. Kita hari ni pun Alhamdulillah selalu terkejut malam, Ustaz. Saya rasa gangguan, Ustaz, tak tidur 2 jam. Bukan gangguan, itu panggilan Tuhan. Tapi awak tak faham-faham. Saya sekarang, Ustaz, payahlah tidur. Golek kanan, golek kiri. Ada tak ayat suruh boleh tidur? Saya kata, daripada awak baca ayat boleh tidur, baik awak bangun untuk qiyam. Ada hamba Allah tu dia tak boleh makan. Tak boleh. Saya kalau makan muntah. Makan dia kata, kenapa kamu tak puasa? Tuan lihat, kita melepaskan peluang yang merupakan isyarat dari Tuhan pada kita. Saya, Ustaz, hari ni kereta dah tak boleh mandu, dah penat. Itu tak boleh. Semua banyak benda dunia tak boleh. Baik, yang kamu tak boleh buat. Maknanya kamu dah jimat banyak duit, kenapa tak sedekahkan? Saya dulu, Ustaz, kalau makan je 3,000 sebulan. Sebab boleh makan Melaka. Boleh makan Melaka. Pagi sarapan telur bara. Telur halia bara. Berapi badan. Nak sihat. Esok tengah hari pula makan sekian. Malam makan sekian. Berapa sebulan? 3,000 makan kat luar. Sekarang dah tak boleh makan apa, Ustaz, makan obat. Duit 3,000 tu pergi mana? Pergi mana? Itu peluang untuk kita buat baik. Kita beri makan pada orang pula. Lalu kita dapat pahala. Banyak benda, tuan-tuan sekalian. Bila Allah tak bagi kita buat, tak bagi lagi kita buat, penyakit dan sebagainya, kita patut manfaatkannya untuk buat sesuatu yang menguntungkan akhirat kita. Allah tak bagi lagi kita tidur. Memang tak boleh tidur sekarang. Maka manfaatkan. Baca Quran, hafal Quran. Tapi kita tetap cuba untuk tidur juga. Tu yang darah naik. Tidur ni, tuan-tuan, kalau memang tak tidur, jangan paksa. Darah naik. Tension. Nak marah. Tapi kalau dia boleh buat benda manfaat. Dengar kuliah, sekian-sekian. Dan demikian juga hal lain. Dia tak boleh makan. Nak paksa makan juga. Muntahlah. Buat perkara manfaat, berpuasa. Maka dapat pahala dia. Tapi malang, ramai manusia, walaupun ada panggilan, ada, kita katakan, peluang yang Allah bagi, mereka tak pandai. Sebab mereka dahulu memang tak ambil peluang ini. Daripada awal lagi. Kerana mereka sibuk perkara yang tidak ada kaitan dengan diri mereka. Sama ada perkataan mereka, perbuatan mereka, atau sama ada cara mereka berfikir, cara mereka bergerak. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, kita ni, tuan-tuan, ada banyak benda kita nak buat. Kerja untuk diri kita. Maka beliau menyenaraikan. Pertama-tama, keluarkan nafsu dari hati kita. Jangan lagi ikut rasa, jangan lagi ikut nafsu kita. Baik, kita nak bersih hati dahulu. Mulakan dengan niat untuk berubah. Mulakan. Saya dan tuan-tuan mesti ada niat nak berubah. Baik, kalau saya dah baik ni, niat untuk jadi lebih baik. Jangan dah baik-baik dah, Ustaz ni okey. Jangan. Hidup kita ni, tuan-tuan, kita tak akan puas hati kalau dia tak naik. Kalau tuan-tuan kerja cikgu,
cikgu. Tuan-tuan nak ke cikgu sampai pencik? Takkanlah cikgu sampai pencik, naiklah sikit. Penolong kanan ke, fikir hang, penolong kanan. Lepas tu naik sikit. Biar boleh jadi pengetua, biarlah sekolah kecil-kecil pun. Nampak ada peningkatan. Memang kita suka. Kita dulu tuan-tuan kerja biasa, nak naik atas sikit jadi supervisor ke. Atau last sekali toke sendiri. Bukankah hal dunia kita nak macam tu? Hal akhirat terlebih lagi. Takkan tuan-tuan nak cukup? Okey dah ustaz, pagi salat kuliah subuh ustaz. Lepas tu duha gini-gini dah. Saya okey dah ni. Tak, niat dulu, niat. Niat tu susah ke? Tuan-tuan yang belum buat apa, niat untuk berubah. Pembersihan hati bermula daripada niat. Tuan nak bersih hati, kita mulakan dengan niat. Sebab niat itu yang menjadikan pertolongan Allah datang. Kita kadang-kadang niat nak tolong orang je, dah ada orang hantar bantuan ni. Sebab kita niat nak tolong orang. Kita baru niat nak berkahwin, katakan. Oh, bujang-bujang, niat nak berkahwin. Maka keliling datang jodoh-jodohnya. Pilih je. Dia ada niat. Tapi niat tu kena betul lah. Bisa saya dah niat, tak datang-datang masa. Betulkan niat tu. Tengok adab-adab dalam berniat. Kalau kita belajar dalam bab solat sebagai contoh, bukankah dia ada adab nawaitu, ataupun kita katakan bila sebut usalli salatal maghribi thalatha raka'atin imaman ke makmuman lillahi ta'ala. Maka kita ada sebutan dia, tertib dia. Maka jaga adab dalam berniat. Jangan ada kerana kepentingan duniawi. Biar kerana Allah. Sungguh kerana Allah. Mulakan dengan niat nak berubah. Dan orang yang dah berubah, saya kata mesti niat untuk lebih tinggi. Niat untuk lebih baik. Sebab tu kalau kita niat nak jadi wali dengan maksud dekat dengan Allah, maka itu tidak salah. Tapi niat nak jadi wali sebab nak berjalan atas air je, maka itu salah. Saat saya nak jadi wali, dah kenapa nak jadi wali? Senang saat tepuk meja keluar yang panggang. Kalau pergi kedai pun tak payah bayar. Itu bukan wali. Itu bukan matlamat wali. Orang awam ni tuan-tuan, dia bercita-cita wali untuk kemudahan dunia dia. Itu bukan cara wali. Mudahlah Ustaz, kalau orang nak pukul saya dari belakang pun dia yang gebah. Sebab apa? Sebab saya wali. Orang nak kutuk saya tak boleh Ustaz, dia tak terkeluar suara. Wali. Saya kata itu bukanlah tanda wali. Rasulullah orang kutuk pun Nabi boleh dengar orang kutuk. Depan-depan lagi kutuk. Kerana wali sebenarnya dia bersabar dengan kutukan. Bukan jadi orang tak kutuk dia. Dia bersabar dengan kutukan. Dia sabar dengan penghinaan. Sebab itu ada seorang wanita, dia belasah oleh pengawal istana. Dituduh mencuri. Sambil perempuan itu berkata, saya tidak mencuri. Masariqtu. Kejauhan, seorang ibu yang sedang menyusukan anak melihat. Si ibu bimbangkan masa depan anak, takut nanti bila besar mungkin difitnah begitu. Lalu si ibu berdoa, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti nasib wanita itu. Tiba-tiba anak kecil yang sedang menyusu ini berhenti menyusu, memandang wajah ibunya dan memandang wanita yang dipukul, dituduh mencuri. Tiba-tiba budak ni berkata, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, jadikan aku seperti perempuan itu. Si ibu pun tengok, aku doa lain, kau doa lain. Si ibu doa atas nama syafaqah, kasih pada anak. Kita kan mak ayah, kita tak nak anak kita melalui detik sukar dalam hidup. Kita tak nak. Kita tak nak dia nanti tak jumpa kerja. Kalau kerja, gaji murah. Kalau kahwin dengan suami atau isteri yang masalah. Kita nak anak kita bahagia. Itu syafaqah, kasih sayang seorang ibu ayah. Macam itulah kita fikir. Tapi si anak ini Allah beri dia makrifat. Dia kata, ya Allah, jadikan aku seperti perempuan itu. Ibu perempuan itu, dia difitnah. Dan dia tak salah. Ini dia dekat dengan Allah. Aku nak jadi dekat dengan Allah. Lihat bagaimana si anak yang Allah tunjukkan kemuliaan. Yang kita kata lihat, si ibu cuma melihat pada aspek kesusahan duniawi. Tapi si anak melihat pada nilai sebenar seorang di sisi Allah, pada aspek ukhrawi. Jadi tuan-tuan, bila kita
sebut tentang bagaimana kita berniat memperbaiki diri kita, bagaimana kita nak ubah diri kita, supaya kita menjadi, kalau saya sebut nak jadi wali, bukan kerana kita nak benda-benda kemudahan duniawi. Kita tak nak. Kata ulama, harus orang bercita-cita nak jadi wali dan berusaha untuk menjadi wali dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Maka itu dibenarkan. Bukan menjadi wali untuk dapat habuang dunia, supaya dihormati, disanjung, datang dipayung, dihampur permaidani, ditabur bunga mawar, dilaung-laung nama. Bukan itu yang kita nak dalam hidup. Jadi kalau Allah uji kita, semoga kita tidak sombong. Tapi itu bukan matlamat. Bukan kita mahu kita berjalan dihampari permaidani merah, ditabur dengan bunga mawar, dikompang, diseru nama kita, dicium, dikucuk tangan dan dahi kita. Bukan itu kita nak, kerana kita nak jadi wali. Mereka untuk dekat dengan Allah. Baik, kita pertama kata Syekh Abdul Qadir, bersihkan hati kita. Dan saya katakan bersih dengan, mulakan dengan niat. Allah Ta'ala sebut, Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan ubah manusia sehinggalah dia ubah dirinya sendiri. Maksudnya, dia ada kesungguhan untuk berubah. Macam kita mengajar kat sekolah. Kita bersungguh mengajar, tapi kalau anak murid tak bersungguh nak belajar, dia tak dapat apa-apa. Kita je guru pakar, anak murid tetap tak pakar. Kalau dia ada niat, tapi dia tak tahu cara, maka kesungguhan gurunya beri manfaat pada dia. Sebab itu dia perlu ada niat untuk berubah, niat untuk jadi lebih baik. Dan ketika itu, kata Syekh Abdul Qadir, baik, kamu dah ada niat, kamu memang nak berubah, wahai manusia, dengar seruan ini. Bila seorang nak berubah, dia akan dengar daripada perkataan orang yang sudah berubah. Dia akan dengar perkataan daripada orang yang baik. Dia akan cuba manfaatkan. Siapa pun nak berubah, tuan-tuan tengok, dia ada satu tanda. Siapa nak berubah, dia akan cari orang lebih baik pada dia untuk bimbing dia. Siapa pun. Siapa pun kalau nak kaya, dia akan cari orang lebih kaya pada dia untuk bimbing dia. Siapa pun yang nak berjaya, dia akan cari orang yang berjaya yang bimbing dia. Itu adalah fitrah manusia. Bila manusia mencari-cari orang yang boleh bimbing dia, ketika itu satu karakter dia kena ada, dengar. Jadilah manusia, bila kita nak berubah, jadilah manusia yang banyak mendengar, bukan banyak bercakap. Kita dah rosak diri kita dengan banyak bercakap. Sekarang kita nak jadi baik. Maka, asas pertama, dengar. Dan dengar apa yang aku nak cakap dengan kamu, kata Syekh Abdul Qadir. Maka kata Syekh Abdul Qadir, dia kata, dengarlah bicara Allah dan berita-berita Allah. Kerana itulah kata-kata benar. Yang pertama, yang menjadi kata-kata yang paling kita percayai ialah kata-kata Allah. Maksudnya, lihatlah Al-Quran. Orang nak berubah, sekarang, saya akan dengar bulat-bulat, 100%, 100% tentang apa yang ada dalam Quran. Dengar. Sebab tuan-tuan, kalau kita nak berubah, tapi kita tak tahu perkataan mana yang benar, yang akan membentuk kita, masih lagi kita keliru dan celaru, kita tak boleh berubah dengan sepatutnya. Maka pertama kita perlu dengar perkataan yang paling betul dan paling benar, Al-Quran. Ambil Quran, baca, belajar, dengar tafsirnya. Al-Quran menegur manusia, menceritakan bagaimana orang-orang yang telah dibinasakan, bagaimana orang-orang yang telah mendapat rahmat. Sifat-sifat dinyatakan dalam Quran. Maka kita mula membaca. Sebab itu, kita takkan sempurna untuk berubah, melainkan sesudah kita memahami Al-Quran. Kerana itu orang yang nak berubah, dia ada usaha belajar tafsir Quran. Dan tuan kena ada usaha untuk belajar tafsir Quran, rugi. Bila hidup kita ni tuan-tuan, bab lain bagus, tapi kita tak pernah habis tafsir Quran, ruginya kita. Jangan kata nak baca sendiri terjemahan atau tafsirannya. Memang kita tak mampu. Dengar orang cakap pun tak nak. Padahal kadang-kadang kita cuma boleh kita hanya boleh ataupun diminta peruntukan setengah jam, 40 minit dengar tafsir Quran. InsyaAllah sebulan habis satu juzuk. Sebulan habis satu juzuk. 30 bulan habis lah. 30 bulan, 2 tahun lebih sikit habis. Bila kita belajar secara konsisten. Ya, 2 tahun lebih, sebahagian waktu yang paling berkat dalam hidup kita bila kita duduk tadabbur Al-Quran. Sebab Allah sentiasa mencela orang yang tidak tadabbur Al-Quran.
Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Kenapa mereka tidak mahu tadabbur Al-Quran? Ataupun kerana hati mereka sudah terkunci rapat. Aqfal, dari perkataan qiflun, aqfal, terkunci terus tak nak buka. Jadi Allah Ta'ala menempelak golongan yang tak nak tadabbur Quran. Itu yang kita mahu pada Allah supaya kita bukan di kalangan orang yang hati terkunci. Bukan, saya nak dengar tafsir Quran, saya nak memahaminya. Walau mungkin satu round kita tak mungkin faham sebagai sepatutnya, tapi kita dah berusaha ke arah itu. Baik, itu yang kedua. Mendengar kalam yang benar. Dan yang ketiga kata Syekh, ubahlah apa-apa yang ada dalam diri kamu. Yang Allah benci, maka buang. Perkara yang ketiga, bermula daripada niat kita nak berubah. Kemudian, jadikan Al-Quran yang menjadi kata-kata yang mutlak dalam hidup kita. Apapun Quran kata apa. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan sekalian, ubah apa yang Allah benci. Allah tak suka siapa? Allah tak suka orang dengki. Jangan dengki. Allah Ta'ala sebut cerita orang-orang yang pemarah, maka jangan marah. Allah Ta'ala cerita tentang orang-orang yang dilalaikan dengan dunia, maka jangan lalai. Benda-benda yang Allah benci. Agak kalau sukar untuk kita faham, tanya ustaz-ustaz kita, Ustaz, apa yang Allah benci? Supaya saya tak nak buat benda yang Allah benci. Saya tak nak lagi menyibukkan diri saya tenggelam dalam kebencian Allah. Saya nak Allah sayang saya. Ustaz beritahu saya apa perbuatan yang Allah sayang. Apa perbuatan yang Allah benci. Bermula hari ini saya nak sehari demi sehari, satu persatu yang Allah benci saya nak buang. Kalau hasad, Allah benci, saya nak buang hasad saya. Saya tak nak lagi hasad-hasad orang. Dan itu nikmat dia, biarlah nikmat dia. Itu Allah nak bagi rezeki dia menang, rezeki dia naik pangkat, rezeki dia berjaya, itu rezeki dia. Yang saya akan cuba berusaha untuk mendapat seperti dia tanpa saya dengki pada dia. Sebab tu kita, tuan-tuan, bila orang dapat nikmat, kita boleh ucap tahniah pada dia sebab kita tak nak dengki. Antara hikmah kita ucap tahniah pada orang, itu tanda kita tak dengki. Tengok dia dapat, kita bertahniah, mudah-mudahan ni kita berkat. Mana kita tak dengki dia. Kita tengok dia naik jawatan, tahniah, mudah-mudahan jawatan bermanfaat. Kita tengok kawan-kawan kita beli rumah baru, tahniah. Dia ajak kita doa selamat datang, kita nak ucap tahniah, seronok kita. Kita jadi gembira pula dengan nikmat yang dia dapat. Walau kita bukan boleh duduk rumah dia pun, tapi ya, sebab kita tak dengki. Orang kalau tak dengki, tuan-tuan, dia boleh ucap tahniah dan dia boleh bergembira dengan nikmat orang lain. Dia teruja dengan nikmat orang lain tanpa dia merasakan kebencian. Maka ini cara kita didik diri kita. Pemarah misalnya, Allah tak suka orang pemarah. Kerana pemarah menghilangkan akal. Pemarah menyebabkan perkara-perkara yang baik jadi buruk. Pemarah menyebabkan hubungan yang rapat menjadi retak. Hanya satu persoalan yang kecil. Jadi saya nak ubah lah, saya tak nak. Agak-agak ni boleh marah, saya nak ubah. Yang anak-anak saya pecahkan gelas, cawan dia. Kalau dulu saya sepok ke dinding ni. Dulu ceritanya. Oh, saya tak nak lah. Saya dah tahu Allah tak suka pemarah. Dah dipecah, tak apalah. Tak apa, kita beli yang baru. Lain kali abang hati-hati sikit. Lembut cara dia. Atau kalau tegas sekali pun dah tak marah, tak ikut dengan perkataan-perkataan tertentu. Maka alhamdulillah dia nampak gantian yang lebih baik. Kemudian dihiaskan pula apa yang Allah suka. Allah paling suka apa? Allah suka kita gembirakan orang beriman. Allah suka kita lepaskan kesusahan orang. Allah suka kita beri makan. Beri makan ni duit bang, tak apa, Allah suka benda tu. Kita buat, tuan-tuan, satu benda yang kita perlu yakin dan percaya. Bila kita buat je benda yang Allah suka, kita tak akan kurang apa-apa pun. Allah akan tambah. Allah akan tambah lebih banyak pada tu. Saya suka beri orang makan. Sehingga pernah satu ketika ada orang olok-olok. Ada orang tu dia nak fitnah kepada Ibn Abbas. Dia beritahu pada orang miskin, Ibn Abbas buat jamuan, pergilah rumah dia untuk malukan Ibn Abbas. Radhiyallahu ta'ala. Orang ramai pun datang. Penuh datang. Lalu kata Ibn Abbas kepada pembantu dia orang tu buat apa kat luar ramai-ramai tu? Dia kata tuan nak bagi makan free kat dia. Ya ke? Ya, dia orang nak baruah. Ni pedengki fitnah dia. Supaya dia malu. Lalu kata Ibn Abbas, tak apa, masak untuk mereka. Masak untuk mereka. Maka pembantu masak. Maka dia beri makan semua. Lalu kata Ibn Abbas, apakah kita mampu buatnya setiap hari? Kata pembantu, mampu. Kalau begitu setiap hari kita bagi makan.
Tentu bermula daripada orang yang cuba dengki dia untuk menjatuhkan air muka, rupa-rupanya dia menjadi amalan dia. Ya, asalnya pada pendengki macam mana nak malukan Abdullah bin Abbas ni, ataupun Ibn Abbas. Kita beritahu ramai, kononnya Abdullah bin Abbas ni nak buat jamuan, pergi makan, biar dia malu, biar dia marah, kenapa datang masa ini, siapa panggil. Biar macam itulah reaksi, biar jatuh maruah dia sebagai seorang ulama. Seperti Ibn Abbas bila dia datang, dan apa tujuan datang, kata ada makan, oh iya ke, tak apa, tunggu, suruh masak, dan mereka dijamu. Kemudian dia kata bagus juga ini, dan ditanya kepada pembantu, apakah boleh kita beri makan? Boleh. Kalau boleh kita buat selalu. Dan orang yang datang ni kita panggil selalu makan. Akhirnya suatu fitnah yang dihantar, akhirnya mengangkat kemuliaan dia. Ini benda yang bila Allah Ta'ala suka, kita buat. Ya memanglah susah sikit sebab syurga tu harga dia mahal. Syurga harga dia mahal. Tapi kita buat. Itu yang Allah Ta'ala suka. Kemudian kata Syekh, wahai pemalas. Ini pemalas. Tentang pemalas maknanya, kalau bahasa sekarang, orang yang tak ada motivasi. Sopan ayat ni tak ada motivasi. Kalau ayat kasar, pemalas. Apa maksud pemalas? Pemalas ni tuan-tuan, kita tak nak buat benda yang beri manfaat pada dunia dan akhirat kita. Namanya pemalas. Kalau ditanya satu hari, apa benda yang awak buat hari ni yang untungkan akhirat awak? Ada tak? Tak ada. Pemalas awak ni. Apa benda yang hari ni awak buat yang menguntungkan akhirat dunia awak? Tak ada. Pemalas. Maka wahai pemalas, motivasi kita yang berterusan. Tuan-tuan, kita tahu bila kita masuk program motivasi, semangat kita sekejap je. Sekejap masa tu. Saya ingat dulu saya handle program motivasi. Ada satu syarikat besar di Kuala Lumpur. Appoint saya lantik jadi antara orang yang terlibat dengan program motivasi. Kita lalui perjalanan motivasi. Ni anak-anak bayar sejumlah wang. Ni anak-anak ni semua yang boleh pergi program motivasi ni orang kaya belaka lah. Orang-orang yang ayah tak berberadik memang tak boleh lah, mahal. Tanya ni anak doktor, ni anak peguam, ni anak engineer, ni anak SUK, ni anak siang-siang, semua ni. Ni Petronas, ni semua orang berada. Maka ayah dia ceritalah masalah masing-masing. Yang ni Ustaz kencing malam. Dia tak kata. Yang ni subuh payah bang. Yang ni sekian, yang ni sekian. Okey, kita punya bos, motivator besar ni, dia motivasi kita dulu ni. Facilitator. Okey, begitu. Giliran kita pula. Bagi grup-grup, bagi tiap-tiap hari semangat. Memang budak tu semangat. Bangun awal, makan, jumpa mak ayah nangis ni. Ni ayat paling bisa. Jumpakan mak ayah, ajar, minta maaf mak, halalkan setiap titik susu yang mak beri pada saya. Perkataan tu mak dia tak pernah dengar pun. Menjadikan mak dia terharu sangat. Ayah, halalkan setiap sen yang ayah belanjakan. Untuk kami dah susahkan ayah. Mak ayah pun menangis, peluk. Itu motivasi. Tapi momentum dia, atau kita katakan ketahanan dia, tak kuat. Ketahanan dia seperti kosmetik je. Lawa, memang lawa. Kena air hilang kosmetik. Dia bukan kecantikan asli dia. Ia cuma kecantikan jadian. Yang kalau kita tengok orang besar lawanya, kena hari kahwin pula lawa. Tenggelam muka bini kita ni, lawa lagi ni menganting. Tengoklah. Tengok 3 hari, teruk juga muka dia rupanya. Ia satu pemalsuan kecantikan. Sebab tu kalau kita belajar dalam babul khitbah, bab bertunang. Bila orang nak bertunang ni, dia tak perlu beritahu nak kita tengok. Kenapa? Supaya tengok muka asli. Jangan ditipu-tipu dengan solekan. Kalau betul saya lagi 3 hari nak tengok lah. Nak merisik. Nak tengok lah anak dara. Oh kawan tu bersolek sakar. Tapi jangan beritahu, pergi je. Pergi tengok. Oh ni lah muka asli dia. Tentang antara semangat asli dengan semangat fake ni, semangat yang kepalsuan. Saya tak menolak motivasi, ada bagus motivasi, saya tak nafikan. Ya, mereka yang buat mudah-mudahan dan niat membangkitkan semangat, Allah beri pahala kepada mereka. Tapi kita nak cakap seluruh momentum dia. Orang motivasi yang macam ni tuan-tuan, dia sekejap je. Sekejap. Lepas budak ni balik rumah ni, ayah kau kata, Ustaz, terima kasih lah anak saya dah tak kencing malam. Anak dah tak kencing, saya pula kencing malam Ustaz. Kena pergi motivasi juga ayah ni. Yang ni pula, Ustaz, Alhamdulillah, anak saya, bukan kata bangun subuh boleh. Dia bangun qiyam boleh 4 pagi. Dia mula-mula semangat tu. Lepas tu dia macam biasa balik. Kencing balik. Bangun lewat balik. Sebab tu Syekh Abdul Qadir kata, kita ada 2 tali Allah.
Quran dan hadis. Apa hebatnya Quran dan hadis dalam beri motivasi? Keberkatan. Sebab tu saya, tuan-tuan, suka ahli motivasi yang dia tahu tentang Quran dan tahu tentang hadis. Dia beri sesuatu pada saya yang memang abadi. Kalau dia beri teori ni, sekejap je kita fikir logik, lepas tu tak logik balik. Bila dibacakan Quran pada kita, dibacakan hadis pada kita, ia benar-benar memotivasikan kita. Sebab tu kita suka pembacaan tafsir, pembacaan hadis. Sonok tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada majlis orang baca hadis, tuan-tuan ada. Dia begitu memberikan kita semangat yang berterusan. Dengar orang baca tafsir Quran, dengar, pergi. Dengar orang bercakap tentang ilmu-ilmu yang mengaitkan dengan hidup dan mati, dengar. Ini menajamkan akal. Kata Imam Asy-Syafi'i, 3 perkara menambah kekuatan akal. Akal tu jadi kuat. Akal bila kuat, motivasi tinggi. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, muja'alasatul ulama, duduk dengan ulama. Waktu kita duduk dengan ulama, akal kita tajam. Sebab dia akan kata, qala Allah, qala Rasul, kata sahabat ni, kata tabi'in. Ia semuanya mutiara-mutiara yang mampu menghiasi kehidupan kita. Yang kedua, muja'alasatus salihin, duduk dengan orang soleh. Duduk dengan orang soleh. Bila kita duduk dengan orang soleh, dia tunjuk yang baik-baik untuk kita ikuti. Dan yang ketiga ialah meninggalkan perkataan yang tidak beri manfaat pada kita. Tarkul kalam. Tinggal benda yang perkataan tak beri faedah. Ini akal kita kuat. Tuan-tuan, kita nak pegang dengan 2 tali Allah ni, Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya ini akan membantu kita untuk betulkan diri kita. Bahkan dengan sebab kita faham benda ni, kita mampu tunggang nafsu kita. Sebab apa? Contoh gini. Ini saya nak beritahu macam mana Quran hadis ajar kita tunggang nafsu. Bukan nafsu tunggang kita. Baik, kita dah ajar begini, tuan-tuan sekalian. Bila kita makan, kita ambil satu bab hadis-hadis tentang adab makan. Kita tengok sedap. Tapi dia ajar. Baca nama Allah. Samillah. Sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bila kita sebut Bismillah, kita baca Allahumma barik lana, kita dah tunduk hawa nafsu kita. Jangan gopoh-gapah, doa dulu. Doa. Kemudian dia ajar, wakul mimma yali, ambil dekat. Makan. Ambil. Adab yang tu 2 berjaya menjadikan kita menunggang nafsu kita. Hatta pada hal lain juga, kita nak naik kenderaan. Walaupun kenderaan ni laju, tayarnya Masya Allah, breknya Masya Allah, kita tahu bahawa yang menyelamatkan kita Allah. Naik kenderaan baca doa. Bagaimana kita tunggang nafsu. Bukan nafsu tunggang kita berkata, awak yakin ni kereta paling terbaik. Ini kalau brek, terus makan ni. Ini kalau ambil selekor, terus mantap. Tak, kita tahu ini semua dengan izin Allah. Duduk dalam keadaan kita membaca doa, kita tundukkan nafsu kita. Kita nak tidur dah ngantuk, sangat-sangat Allah ngantuk. Tapi adab tidur, Nabi ajar baca 3 kul, baca ayat kursi, baca alif lam mim sajdah, baca surah Al-Mulk, berzikir dulu subhanallah 33 kali, alhamdulillah. Memang ngantuk, tapi kita terus, kita berjaya tunggang nafsu. Akhirnya saya tak pernah tidur, melainkan saya menghabiskan zikir ini. Sengantuk mana pun saya. Kerana kita berjaya menunggang nafsu. Tapi orang tak berjaya, nafsu tunggang dia agak-agak nak tidur pun jatuh. Tak ada baca doa apa pun. Wuduk tak sempat, baca bismillahirrahmanirrahim hayya pun tak sempat. Tak disempat. Lihat, nafsu sudah menunggang dia. Sebab tu kita diajar adab tidur, adab makan, adab itu, adab ini. Kita bila pergi rumah orang, Assalamualaikum, dah orang tak jawab. Assalamualaikum tak jawab 3 kali. Al-istizanu salas wa illa farji'. Minta izin tu 3 kali. Kalau tak diizinkan, balik. Baliklah. Oh, tak ada orang, kita balik. Tanpa kita marah. Saya dah bagi salam 3, dia tak jawab. Dia mungkin tak ada. Dia tak ada Assalamualaikum, tak puas hati. Pergi kat belakang tingkap ketuk. Oi, tu. Pergi kat tingkap, ketuk pintu kuat. Pemarah jadi kita. Dah bagi salam. Allah ma'ilah kalau itu rumah kita. Ni kita cerita rumah, kalau rumah kita memang macam tu. Ni bini saya ni mana, tertidur kali. Sebab isteri saya kalau tidur memang macam mati kan. Itu salam ni bergegar ni, ketuk pintu. Atau kadang-kadang suami pula tidur macam mati. Kalau bini bagi Assalamualaikum setakat 3 kali, memang tak buka lah pintu ni. Isteri pun ketuk kot tingkap. Ketuk belakang sana. Keliling rumah ni ketuk, biar buka. Ketuk. Barangkali panjat tu, panjat.
Masuk tingkap. Setengah orang macam tu. Saya ingat dulu mak saya ni, dia suka pergi kuliah malam-malam, dia balik lewat. Pergi kuliah malam-malam. Pergi dengar ceramah malam-malam. Balik pukul 12, 1. Jadi, bila dia nak kejut, dia akan panggil seorang nama anak dia yang paling cepat bangun. Sebab kalau panggil, orang memang tak ada harapan, tak masuk, tidur kat luar. Ketuk pintu, ketuk dinding, dia akan panggil satu nama. Nama tu dia tahu kalau panggil, memang terkejut. Alhamdulillah, saya lah nama tersebut, saya lah tukang buka pintu dia. Dia akan sebut nama bangun. Tetapi bila kita katakan, kita kenal karakter orang. Ada orang yang kita tahu bila dia tidur, kita panggil nama dia sedar. Ada orang ni kalau tidur, kita ceramah pun dia tidur lagi, dia tak sedar. Tu panggil nama lagi tak sedar. Jadi ini kita katakan bila kita melatih diri kita, ringan dalam ibadat, dia jadi semua benda yang sensitif. Kalau panggil nama kita, ni hantu panggil dengar pula dia. Mak ayah dia panggil tak dengar. Kalau hantu panggil nama dia, sama, riau. Dengar, hantu panggil. Habis mak awak panggil mana tak dengar? Tak dengar. Tengok itu kekurangan yang jelas. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, seterusnya apa yang patut kita buat untuk bersih hati kita? Lari daripada orang-orang yang jauhkan kita dari Allah. Macam kita lari daripada binatang buas. Tuan-tuan tengok anjing gila, lari. Walaupun naik kereta pun lari. Padahal selamat dah tu naik kereta. Jadi kalau kita tahu orang ni, dia suka menjauhkan kita dari Allah. Menjauhkan kita kebaikan, kenapa kita nak dekat dan nak menghampiri dia? Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, beramallah untuk Allah. Kerana siapa yang beramal untuk Allah, dia untung. Cintalah Allah, kerana Allah akan mencintai dia. Datangilah Allah, kerana Allah akan mendatangi dia. Kenalkan diri pada Allah, nescaya Allah akan kenalkan dirinya kepada kita. Tetapi bila orang tanya, kenapa ada setengah orang masa dia cukup, setengah orang masa tak cukup? Dan setengah orang masa dia tak cukup-cukup. Ya, saya baca kisah ulama'. Sehingga ada satu buku tajuknya Qimatus Zaman Indal Ulama' oleh Syekh Abdul Fattah bin Ghuddah. Nilai masa di sisi ulama'. Saya buat kesimpulan. Setelah saya baca tentang masa ulama'. Kenapa Allah berikan ulama' ni masa-masa yang berkat? Masa-masa yang banyak. Sehingga dia boleh buat sesuatu yang tak boleh dibuat oleh orang biasa. Yang karang kitab. Yang manage keluarga dia, isteri dia, anak-anak dia. Kadang-kadang dia manage dia punya pondok-pondok dia, pusat pengajian dia. Dia manage pula ekonomi dia. Banyak benda dia buat. Dia ni macam ada 10 orang dalam seorang. Macam dia 10 dalam satu. Seolah-olah dia. Sebabnya satu jawapan. Bila seorang banyak masa dengan Allah, maka Allah banyakkan masa dia dengan makhluk. Dia jadi banyak masa dia. Tetapi bila orang tu dikurangkan masa dengan Allah, maka Allah kurangkan masa dia dengan semua orang. Dia tak akan dapat manfaat waktu. Sebab itu tuan-tuan, bila datang panggilan Allah untuk solat, cepat-cepat solat. Walau kita terpaksa menunggu untuk beberapa minit sebelum azan, katakan, atau beberapa jam. Walau kita terpaksa stay lagi untuk selepas itu kuliah dan sebagainya, melainkan hari itu masa kita panjang. Tuan-tuan letak masa tuan belajar, tuan rasa panjang. Kadang-kadang kita ni mengaji Quran pun dah rasa panjang waktu tu. Saya rasa macam panjang, baru 5 minit, rasa panjang. Kita tuan-tuan dengar kuliah kadang-kadang setengah jam ni rasa macam, lama lah saya dengar ni. Banyak. Allah berikan kita tidur pun rasa banyak. Walaupun baru tidur sekejap. Kadang-kadang kita tidur 5 minit, kita rasa macam tidur 8 jam. Puas, sedap. Boleh mimpi lagi. Mimpi. Ni yang tidur 8 jam, mimpi pun tak. Dah lah tak mimpi, bangun muak lagi. Muak. Awak kan dah 8 jam. Muak lagi. Tak cukup. Setengah-setengah orang kita lihat, Allah beri dia 5 minit sama dengan 8 jam orang lain tidur. Setengah Allah beri orang ni, tuan-tuan, dalam bila dia bersama dengan isteri dia, walau 1 jam, isteri dia rasa macam 1 hari. Bermanfaat. Yang ni pula beri 1 hari kat bini rasa macam sekejap. Ini tak menghargai waktu tadi. Siapa yang masanya dengan Allah banyak, maka Allah banyakkan masa dia. Sebab pemilik masa ni Allah. Sebab itu tuan-tuan, dalam bab perintah Allah, tuan-tuan jangan kompromi masa dia. Ini masa dengan Allah, tuan-tuan jangan yang saya sibuk tak sedang, tak sempat.
yang tak sempat solat jemaah, yang tak sempat dengar kuliah, ini semua masanya hilang keberkatan dia. Awak duduk, awak dengar. Dah. Mungkin kita ada beberapa ustaz ni, dia kuliah habis 7 suku ni, saya nak ambil 7 suku sebab saya ada urusan. Okey, tak apa. Asalkan awak peruntukkan masa. Masa tadi tuan-tuan boleh pilih. Ustaz mana, tok guru mana, syekh mana. Tak ada masalah. Tapi biar dalam hari kita ada waktu kuliah. Allah berkati masa kita hari itu. Dan bila sebut je solat jemaah, ini jangan. Ini jangan kompromi dalam hidup. Macam mana pun tuan-tuan, pergi solat jemaah. Yang tak boleh ke masjid surau, tempat kerja di surau, buat solat jemaah di situ. Yang ada surau berdekatan, pergi surau tu. Saya dapati orang yang jaga solat jemaah, Allah berkati masa dia. Dia pergi dan balik itu memang adalah waktu yang agak panjang. Tapi itulah keberkatan waktu. Jadi jangan kita berkompromi masa kita dengan Allah. Masa dengan Allah beri. Dengan sepenuhnya. Dengan adab. Kalau tuan-tuan bangun yang mulai, tuan-tuan rasa masih lagi panjang. Tuan-tuan bangun subuh rasa hari ni rasa panjang juga. Tapi cuba bangun pukul 3 pagi dan qiyam. Panjangnya masa. Kita boleh buat sesuatu yang benda yang kita tak buat pada masa lain. Ini keberkatan dia. Sebab itu ramai ulama' tidak memilih untuk tidur di malam hari. Melainkan sedikit. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ini kata Allah sikit je tidur malam. Sikit je tidur malam. Kenapa? Manfaat masa. Itu yang kadang kita sampai beratus jilid. Yang kalau hari ni doktor cuma tulis satu tesis, maka masa 2 tahun. Bayangkan mereka tuan-tuan kadang kita ratus jilid. Ini Imam Ibn Aqil, pengarang kitab Funun, dia karang kitab dia 800 jilid. Bila Profesor Wahbah Zuhaili, dia karang Tafsir Munir, 30 juzuk. Dan kita ajar setiap malam. Mengambil masa 16 tahun. Itu satu PhD tu. Satu buku. Ada 16 PhD, seolah-olah. Ditulis. Dan hari ni, orang nak terjemah kitab dia tuan-tuan. Kumpul semua ulama' Melayu nak terjemah tak siap sampai hari ni. Dia tulis seorang dia je. Keberkatan masa dia. Itu belum cerita kitab lain yang ditulis. Ini sebagai satu contoh bagaimana masa mereka. Jadi kita mungkin tak sama macam para ulama' tadi. Tapi satu benda yang saya katakan perlu kita buat. Masa dengan Allah tuan-tuan jangan kompromi. Letak hak Allah ini, Allah akan jaga hak kita. Masa tu ingat. Masa baca Quran. Tak ada lah nak baca Quran. Maka habislah masa awak hari tu. Baca Quran. Kalau saya target setuju, habiskan setuju hari itu. Habiskan. Allah berkati masa kita. Nah, tak sempat lah hari ni. Ustaz sibuk sangat. Masalah kita. Masa kita sibuk sebab kita tak beri hak waktu. Kita nak tahu bagaimana masa itu hak Allah. Lihat Rasulullah diperjalankan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dalam tempoh yang singkat, sebahagian malam, tapi seolah-olah dia macam bertahun perjalanan. Ceritanya banyak dalam tu. Ya, bagaimana Allah yang punya masa. Dan last kali kata Syekh Abdul Qadir. Dengar nasihat aku. Orang yang nasihat macam aku ni tak ramai. Yang nak kekang kebaikan kamu. Tuan-tuan buat apa? Kita duduk sibuk hal orang lain. Nak nasihat orang lain. Tapi ada orang Masya Allah dia suka nasihat orang lain. Dia nak nasihat orang lain sebagaimana nasihat anak dia. Dia nak kebaikan orang lain sebagaimana kebaikan untuk dia. Dia nak pimpin orang lain. Walau dia apa untung sangat. Baik dia buat kerja dia. Tapi orang ni orang yang Allah Ta'ala pilih. Kerjanya ialah memberi nasihat pada manusia. Memimpin dia sungguh-sungguh supaya untung dunia, untung akhiratnya sehingga hari pertemuan dengan Tuhan. Maka kalau kita jumpa orang yang suka beri nasihat, maka dengarlah nasihat dia. Sebab keikhlasannya memberi nasihat, memberi kesan kepada kita untuk berubah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.